Okey. Seterusnya ialah topik yang seterusnya iaitu belanjawan. Belanjawan. Okey, belanjawan ni kita terpaksa main dengan kotak-kotak lah. Apa belanjawan? Belanjawan ni semua orang saya rasa boleh faham. Belanjawan ni ialah kita punya bajet lah. Kita nak buat bajet tiap bulan ke, tiap tahun ke. Biasanya dalam mana-mana bisnes pun kita akan mula buat belanjawan di awal tahun ataupun untuk tempoh-tempoh tertentu. Jadi tujuan kita buat belanjawan ialah supaya kita boleh menjangkakan apa yang kita akan belanjakan dan apa yang kita akan gunakan dan apa yang akan kita beli pada satu-satu tempoh yang telah ditetapkan. Okey. Jadi untuk kelas kita, untuk tujuan perekonomian perniagaan ini, kita akan cover tidak semua belanjawan yang ada, tetapi kita akan cuma melihat beberapa belanjawan. Antara belanjawan yang akan kita tengok ialah belanjawan jualan. So apabila ada belanjawan jualan ini, dia akan datang dengan satu setnya. Jualan ini maknanya biasanya kita akan melihat kepada jualan kredit, iaitu jualan yang sifatnya kita beli secara hutang. So jualan ini akan datang dengan satu lagi yang dipanggil sebagai jadual. Jadual kutipan tunai. Oleh kerana kita jual itu secara berhutang, maka kita kena buat satu belanjawan juga, satu jadual untuk kita kutip dia punya tunai. Dan dia ada kaedahnya. Contohlah kita berniaga dan perniagaan ni dihutang tak boleh lama, tak boleh 10 tahun, 5 tahun, tak ada. Biasanya dia hutang dalam 2-3 bulan ataupun sebulan ataupun 2 bulan, macam tu je lah. So contoh, kita jual pada kawan kita ni, customer kita ada syarikat, kita jual kepada satu syarikat yang lain ini. Syarikat ni lah loyal dengan kita, tiap-tiap kali beli dia memang beli kat kita. So kita beri dia terma kredit kita. Ingat kita belajar dulu terma kredit kan. Terma kredit kita ada 45 hari, ada 60 hari. Yang tu terma kredit ni lah yang kita masukkan ni. Jadi dia kata masa buat belanjawan ni, bulan pertama dia akan contohnya dia buat awal bulan. Okey, bulan pertama atau pusingan yang pertama dalam masa 15 hari dia boleh kutip 50%. Bakinya dia akan kutip nanti pada bulan depan. Kalau pada bulan Januari dia buat jualan, 50% daripada jualan tu dia boleh kutip pada bulan semasa, 50% lagi bulan Februari. Itu macam mana jadual kutipan kita kena buat. Maknanya dia kena pecah-pecah, beda-beda kan. Jadi nanti dia kena ingat kan, okey, sekarang dah bulan 2, you kena bayar lagi 50% daripada hutang you hari tu. Macam itulah. Kalau lagi panjang, lagilah banyak dia punya persen. Polisi kita 5 bulan. So tiap-tiap bulan collect 20% pun boleh juga. So, maknanya bulan pertama bayar 20%, bulan kedua 20% lagi, 30%, bulan ketiga 20% lagi, sampailah ke bulan kelima, kita cukup 100% kutip. Ini terpulang kepada syarikat nak buat polisi yang bagaimana. Itu ialah belanjawan. Sama kesnya dengan yang ketiga dan keempat. Begitu juga dengan belian. Belian pun kita kena ambil kira. So berapa banyak benda belanjawan yang kita patut beli supaya kita boleh jual. Mana kalau kita dah jangka kita nak jual 10,000, kita kena ada inventory yang boleh unit dia 10,000 unit tu kita boleh jual semula. Jadi kita kena buat belanjawan. Bahkan pakai hentam je. Jadi yang ini biasanya kedai-kedai runcit apa semua dia akan ada dipanggil inventory management dia. Jadi maknanya dia akan tengok secara terperinci berapa banyak jualan yang dia harus buat, berapa banyak belian yang dibuat supaya bila kita beli secara pukal, harga dia akan lebih murah. Kadang-kadang ini yang berlaku kat kedai-kedai runcit yang kecil. Dia beli apabila dia beli secara sikit-sikit. Harga akan jadi mahal dan margin yang dia dapat semakin kecil dan semakin kecil. Jadi dia tak boleh sustain. Biasanya dia boleh sustain dengan kos berubah je. Kos tetap dia tak boleh cover. Itu makin lama makin kita tengok makin suram je tengok kedai ni. Dia punya management sebenarnya tidak diperkemaskan. Okey,
Seterusnya ialah kalau ada jualan ada jadual kutipan tunai, belian pula kita pula kena buat jadual bayaran tunai. Kita yang kena buat jadual. Okey. So kita kena ikut peraturan, maknanya kalau kita punya vendor ataupun kita punya supplier kita dah kata okey you kalau nak berhutang boleh. You kena bayar dalam bentuk macam ni. Bulan pertama bayar 40%, bulan kedua 40%, bulan ketiga 20%. So kena follow lah. So kita kena ready dengan kita punya jadual supaya kita ikut jadual tersebut. Yang ini ialah untuk membantu perniagaan. Okey. Dan yang kelima, kita juga akan buat sedikit belanjawan. Ini belanjawan, semua belanjawan. Belanjawan untuk kita punya belanjawan belanja. Belanja pun kita buat. Iaitu belanja jualan dan pentadbiran. Okey, yang ini agak mudah. Kita cuma senaraikan saja. Tapi yang ini sebab soalan ni minta jadi kita akan cover. Boleh eh? Alright. So kita akan, itu saja yang kita akan belanjawan. Belanjawan ini kita akan melalui soalan dan dia lebih, kita akan lebih faham nanti apabila kita nak buat. Tapi seperti yang saya maklumkan tadi, tajuk belanjawan ini dia berulang-ulang dan dia agak kena buat dalam bentuk jadual, kalau buat dalam bentuk format dan dia agak tedious. Dia agak rumit sikit dia punya pembuatan dia tu. Jadi kena tengok betul-betul supaya kita boleh sama-sama dapat. Okey, seterusnya. Kita tengok kepada soalan dulu Saya tutup kejap, saya pergi pada soalan. Okey, belanjawan. Okey, inilah belanjawan. Nora Berhad, ini latihan yang keempat Nora Berhad menjalankan perniagaan yang menjual ketuhar gelombang mikro, microwave. Pihak pengurusan syarikat ini dalam proses menyediakan belanjawan untuk 4 bulan. Yang ini yang kita jadi rumit ni. Sebab nak kena buat belanjawan untuk 4 bulan. Okey, 4 bulan. Iaitu bulan Januari hingga April. Sebagai satu panduan untuk memperkembangkan lagi operasi perniagaan perniagaan ini. Berikut diberikan maklumat berkaitan perancangan syarikat untuk tempoh 4 bulan. Jangan tengok semua dulu, tak apa. Kita tengok, banyaknya maklumat ni. Yang ini ada, yang ini ada. Yang saya cakap tadi tu kan. 60%, 20%, 20%. Ada maklumat inventory pula, KBDJ. Ada maklumat pembayaran. Tadi maklumat kutipan, ni maklumat bayaran. Ada belanja-belanja lagi yang perlu dilibatkan. Okey. Jadi ini kita tengok, kalau kita perasan ini, set yang pertama berkenaan dengan jualan. Set yang kedua, kutipan tunai. Kutipan jualan lah kan, kutipan. Set yang ketiga berkenaan belian. Set yang keempat ini bayaran tunai. Set jadual bayaran tunai. Yang kelima, jualan. Memang dia buat exactly sebagaimana yang dia nak tanya ni. Okay, so kita tengok yang satu-satu dulu. Kalau rasa kita ni cepat serabut, jawab jangan tengok semua. Jawab satu-satu dulu. Pertama dia minta buat belanjawan, jualan. So tengok maklumat yang pertama saja. Jualan. Allah, jualan ini senang. So jualan ini formulanya ialah sepatutnya jualan. Apa formula jualan? Ialah kita kena tengok harga darabkan dengan unit. Kita akan dapat jualan. Jumlah jualan lah dalam bentuk RM kan. Tapi dalam soalan ini, soalan yang agak straightforward tapi banyak. Okey. Soalan dia ialah dia dah bagi ini ada sebab bila dia bagi November dengan Disember ni mesti ada sebab. Kita minta January to April sahaja. Maklumat tambahan yang dia bagi ialah dia bagi November bagi, Disember pun ada, Mei pun ada. Maka maklumat ini pasti akan digunakan. Cuma tak tahu bila. Tapi tunggulah, sekarang ni dia minta Jan April dulu. So January April inilah. Tak payah darab, tak payah apa. Ambil saja dan dapatlah berapa makan. Kalau tak silap 2 makan. Okey, so yang pertama tadi ialah soalan dia ABC ke apa? Okey, ABC. Okey, so sekarang ni saya akan buat solution untuk solusi untuk LDK 4 iaitu belanjawan.
So yang pertama dia minta belanjawan jualan. Okey. Format belanjawan jualan ialah sama je. Mesti macam ni. Cuma kali ni kita kena ada 4 lah. Okay. Kenapa ada 4? Dia minta 4 bulan. January, February, March, April. Okay. So sepatutnya kita akan mula dengan unit dulu. Unit jual. So dalam kes ni unit jual tidak diberi. Dan bila dia tak tanya, kita tak payah buat pun sebenarnya. Tapi saya ni nak buat juga supaya takut-takut nanti bila ada soalan kata, saya belajar lain, tiba-tiba soalan lain. You all ni selalu macam tu. Dia tak jadi dia panik. Okay, jangan panik. Ada soalan dia tak minta pun nak minta kita darab dengan unit dengan ni. Terus dah dapat jumlah. So apa yang kita dah ada soalan hari ni ialah kita terus ada jumlah jualan. Bulan Januari jumlah jualan kita ialah 165, 225, 275, 300. Salin sahaja. Salin saja 2 markah. Okey, so kita salin balik. Jualan pertama kita ialah 165. Boleh nampak semua 225. 275 dan akhir sekali ialah 300,000. Dengan buat ni saja siap belanjaan jualan. Cuma kena masukkan dalam bentuk yang dikehendaki. Itu sahaja belanjaan jualan. So belanjaan jualan soalan bonus. Soalan yang senang. Nak jadi soalan susah yang kedua ni. Yang kedua ni bukan susah tapi rumit. Okey, dia kena tahu kita punya logik dulu. So soalan yang kedua dia minta buat belanjawan jadual kutipan tunai. So yang kedua kita kena buat jadual kutipan tunai. Okey, yang ini agak mencabar sedikit. Sebab kadang-kadang kita ni soalan dia simple je, tapi oleh kerana kita kadang-kadang bila dia ada banyak ruang-ruang ni kita tak tahu nak isi mana satu. Sama juga macam ni. Saya akan tambah lagi ni kalau kurang. So pertama sekali ialah kita kena buat dia punya jadual dia dulu. January, February, March, April. Okay. So yang pertama dia cakap bila dia kutip, kita tengok soalan. Okay. Bila kita buat jadual ini yang kedua. Dia kata jadual, semua jadual dilakukan secara kredit. Memanglah kredit ni hutang. Jadi kita kena ada jadual kutip. Kutip dia kata bulan jualan dilakukan. Maknanya bulan semasa lah 60%. Bulan seterusnya 20%. Bulan kedua selepas jualan 20%. Maksud dia ialah kalau kita jual bulan pertama kutip 60%. Contoh dalam kes ni. Okey. Kalau kutip bulan Januari terus ambil 60%. Bakinya kutip pada bulan Februari 20%. Begitu juga dengan March. Kutip another 20%. Jualan pada bulan Februari, kutip di sini 60%, di sini 20%, April 20%. Okey, ini saya buat ada F lah. F 60%, ini Jan. Ini Januari punya, ini Januari punya, ini Februari punya, dan ini Februari punya 20%. Bulan March, maknanya March kutip 60%. Bulan March baki 20% kutip pada April. 20% lagi Mei. Mei tak minta jangan tulis. Tak payah buat. Okey. April ada lagi. April 60%. 20% Mei. 20% lagi Jun. Tak payah buat. So dia minta 4 je kan. Apa yang ada masalah ni? Iaitu bulan Januari dengan bulan Februari ni. Bulan Januari ada 2 tempat kosong. Yang ini ialah kutipan pada bulan Disember.
Disember tu kita tengok balik Disember tu. Tu pasal dia ada bagi ni. Disember 350,000. Sebab kita nak kutip dia 20% pada bulan sini. Dan Disember satu lagi kita nak kutip pada bulan Februari. Yang ini ialah kutipan pada November 20%. Boleh faham tak apa yang saya lukis kat depan ni? Kat depan lah. Kat dalam sharing yang saya buat ni. Yang ini yang menyebabkan kadang-kadang kita terkeliru. Sebenarnya dia matematik biasa. Biasanya kalau kita berhutang ni, kita boleh kira benda ni. Especially kalau orang hutang dengan kita. Kita memang boleh kira. Okey, aku bagi tapi hutang mula-mula kau. kaedah tu lah. Mana doktor, bila kita buat jadual macam ni, kita nak kena pastikan setiap bulan tu ada 100% yang kita letakkan dalam setiap kolom bulan. Setiap kolom mesti cukup 100%. Cuma dari mana kita nak ambil 20% tu kena berhati-hati. Bukan pada bulan yang sama. Sebab dia contohnya kalau kita kawan kita hutang kat kawan kita, bagi hutang kat kawan kita kan. Okey, kau bayar hutang ni 3 bulan lah. Sama rata lah. Hutang 900. Bulan pertama bayar 300, bulan 2 bagi 300, bulan ketiga 300. Kan? Kita bagi kat semua orang. Kalau kita nak hutang dengan kita ni, kita bagi dalam bentuk kita boleh bagi hutang 900 je. Kita nak bagi dia dalam bentuk mesti bayar 3 bulan, pecah 3. Jadi kita kena tahu bulan ni kau kena bayar banyak ni, bulan depan kena bayar ni. Tapi kita nak tahu total daripada orang yang bayar hutang tu berapa kita dapat. Jadi kita kena berhati-hati. Dia punya kaedah dia ialah kalau notice kat sini dia punya gaya tu dia tukar semua Okey, saya nak tukar pen tak boleh pula. Okey. So apa yang kita nampak di sini dia punya pattern ialah macam ni. Nampak? Alamak, dia tak boleh nak mewarna pula. Okey. Tak pula. Okey, ni ada. So pattern dia ialah kita dapat kat sini nampak. Januari dia pergi sini kan. February ni pattern dia. March pattern dia macam tu. April pattern dia macam tu. Yang ini dia datang daripada dia mesti datang daripada Disember lah. Kan Disember dia ada kat sini tapi Disember kita tak minta. Jadi dia akan kesan kat January, February. Sama juga dengan November. Kan dia punya pattern cuma jumpa satu je kat sini. Yang ini kita kena belajar pattern ni. Jadi kena faham. Yang ini menyebabkan selalunya orang tak boleh jawab sebab ni je. Dia bila dah pening-pening, ya Allah ni dia kalau pening-pening tak mau jawab tu senang. Kan? So kita kena tengok beberapa isu dulu. So kita kena tengok sambil-sambil tu kita akan ambil juga maklumat yang di atas tu. Kita ambil saya bagi sikit lagi, maknanya kita punya November tadi berapa? November 125, Disember 150. So kita tulis juga kat sini. November 125,000, Disember 150,000. Supaya memudahkan kerja kita. Okey, sekarang kita buat yang 60% dulu. Boleh? Jangan sakitkan kepala semua orang. Okey, yang 60% tiap-tiap bulan ada jualan tak? Ada jualan. So kira dulu yang 60% untuk bulan semasa. Kira semua 60% darabkan dengan 165,000. So yang ini saya buat saya bantu dulu sikit macam mana nak buat. Okey. So 60% darabkan dengan 165,000. 165K. So kita dapat berapa ni? 99,000. 99,000. Yang kedua, 60% darabkan dengan 225. Kita dapat? Yang kawan-kawan kira yang untuk March 275 ada yang kira yang 300. 300 ni senang. 3 kali 6, 180,000. Saya tolong buat yang senang.
180,000. Okey, bulan Februari 225 darab 60%, dapat 135,000. Saya dah kira sebenarnya. Lambat saya tulis. Bulan Mac 275 darabkan dengan 60%, kita dapat 165,000. Boleh dapat satu line? Kita dapat satu line. Okey. So saya akan asingkan line ni supaya semua-semua nampak. Okey, kita habis satu line. Ini ialah 60%. Okey. Next, kita kira yang 20%. 20% kena ingat 20% dia kena lompat-lompat. 20% ini, 20% ni, 20%. Tapi kira berdasarkan Januari punya. So kira-kira yang pertama. 20% yang pertama, dia mesti datang daripada bulan Disember. Okey, so Disember kita ialah 150,000. So, bintang yang pertama ni 150,000 darabkan dengan 20%. Dapat apa? 30. 30,000. So, kira yang pertama sini ialah 30,000. Okey. Ada yang tak boleh masuk lagi tu, kesian. Sekejap Okey, seterusnya yang kedua ini ialah yang ini Okey, ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, ini untuk 165,000. Kan? So ini yang pertama, yang kedua 165,000 darabkan dengan 20%. Dapat apa? Ni partner dia, kan? So kita akan dapat 33,000. Lepas tu yang ketiga, ini ialah bulan kedua kan, iaitu 225,000. 20% 45K. 45K kan? Okay. Seterusnya 45,000. Dan akhir sekali ialah 55K. 275 berapa? 55K. Okey, 55,000. Okey. Okey. So yang ini dah tak payah dirujukan lah. Okey, habis yang tu. Dan yang last sekali ialah kita kena tengok 20% juga. Okey, ambil 20%. November 75K. 20%. Yang ini berapa? 75K. Betul. Dia tak mungkin dia jadi lebih besar 25K. Yang ini kita kena ambil 20% daripada bulan 20%, November. November berapa? 125 dengan 125. Ya. Okey, yang ini saya ambil yang 25. tiga. So yang ketiga ini kita kena ambil yang November punya. November ialah 125,000. Kita nak 20% saja. 25K. Berapa? 25. 25 betul? 25,000. Yes, betul. 25,000. Okey. Yang ini kena ambil Disember. Disember 150. Yang ini 30K. dah boleh kira dah. Sebenarnya yang ini dah boleh kira ni. 30 ni kan salin je. Sebabnya yang ini pun 20% kan. So boleh ambil saja. Yang ini 30,000, yang ini 33,000. Ambil je. Yang ini 45,000. Ni kalau cekap dia dah boleh agak-agak lah kan. Dan cukup sampai tu dulu. Kalau ada dalam exam, tak payah nak total ni. Doktor, saya nak tanya yang bulan Hmm. Februari 20% tu, yang 33,000 tu betul ke? Sebab saya kira 45,000. Ya, kira macam mana kira 45,000 tu? Untuk Februari 20% darab dengan 225,000 bagi 100.
Okey. Salah. Untuk Februari ni yang 20%, kita nak Okey. kutip jualan bulan Januari, bukan jualan Februari. Jualan bulan Januari. So bulan Januari kita, jualan kita ialah 165,000. 165,000 kena darabkan 20%. Ini untuk kutipan bulan Februari. Kutipan bulan Februari ni saya ceritakan kutipan bulan Februari. Ini yang kedua ni. Info yang kedua. Okey, faham. Terima kasih, Boleh Doktor. faham? Dia tak boleh datang. Dia mesti ingat tadi dia mesti dalam bentuk dalam serong gitu kan. Dalam bentuk serong yang tu. Jangan kira tak serong kan. Dia kena serong macam tu. Ini ialah semua kutipan untuk bulan Januari. Ini ialah kutipan untuk bulan Februari. Ini ialah untuk kutipan bulan March. Ini April. Okey, April, ni April. April dia patut dia partner dia kat sana lah, April. Tapi oleh kerana ni tak jumpa kan. Yang ini ialah untuk okey, yang ini ialah untuk Disember. Tu dia punya partner dia lah. Yang ini untuk November. Okay, boleh nampak Dan akhir sekali, bila ada masa, baru campurkan. Biasanya, kat sini ialah jumlah. Okey. Biasanya, jumlah ini, dia tidak ada markah. Biasanya lah. Tapi kalau ada masa yang panjang, bila kita dah jawab tu, buatlah juga. In case dia ada markah, kita dapat markah tu. Boleh Tapi kalau kita terkejar-kejar dengan masa, tapi you all nak jawab esok 8 jam, tak ada terkejar dengan masa lah. So, campurkan sajalah 99 tambah 33 tambah 25. So, kita dapat 157,000. Okay, yang ini saya tolong tambahkan lah. 198,000. Okay, 5, 10, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3. 5, 5, 10, 280. 280,000. Okey. Boleh Okey. Itu untuk menjawab soalan yang kedua B. Susah ke? Dia taklah susah mana. Cuma saya cakap tadi dia renyah sahaja. Dia bukan susah, dia renyah. Okey. Doktor. Ya. Saya nak tanya yang Boleh. 60% untuk April tu. Jawapan dia kan? 180. Ya. Yang atas tu 60% darab dengan 330 kan? 300. Oh, 300. 300. Dalam soalan ada 330 tu tapi bulan Mei. Oh, okey. Bulan Mei tu. Yang April, kita kira yang April, ya. Okey. Okey. Alright. Boleh So kita sambung yang ketiga. Yang ketiga dia minta belanjawan belian. Okey, belanjawan belian Okey, belanjawan belian ialah maklumat nombor 3. Maklumat nombor 3 ialah syarikat menetapkan bahawa inventory akhir 60% daripada jumlah jualan bulan berikutnya. Ini yang rumit ni. Okey. Kalau nak tahu inventory akhir, ini ayat dia Nak tahu kalau kita ada bulan 4 bulan tak? Okey. So yang ini saya padam balik. Okey. So kalau kita nak tengok yang ini 60% daripada jumlah jualan berikutnya. Kita ada 4 bulan. Jan, Feb, March, April. Saya buat terus sampai April. Saya buat Mei lah sampai Mei. Sebab bulan berikutnya kan. Jadi kalau kita nak tahu inventory akhir untuk bulan Januari, saya ulang balik ni. Kita punya jualan.
Kod lah. Ni Januari berapa? 165K, February 225K, March 275K, April 300K, Mei 330K. Dia cakap untuk tahu inventory akhir, ni IA ni inventory akhir, 60% daripada jumlah jualan bulan berikutnya. Jualan bulan berikutnya. Kalau nak tahu bulan Januari punya, maknanya 60% darabkan dengan 225. Faham tak? 60% darabkan dengan 225. Ini ialah inventory akhir pada bulan Januari. Berapa? 135,000. Boleh faham Begitu juga dengan bulan-bulan yang seterusnya. Dia tukar semua. Okey. Okey. Boleh nampak So dia punya kawanan dia ialah macam tu. Ni, yang ini kena kira sini, yang ini kena kira macam ni, ini kena kira macam ni, ini kena kira. Boleh dapat? Okey, seterusnya. Kos barang dijual bagi setiap bulan. Ini yang selalunya orang tak boleh nak baca ni, tak faham-faham. Kos barang dijual bagi setiap bulan adalah bersamaan dengan RM10,000 ditambah dengan 40% daripada jualan bulanan. Yang ini lain pula. Yang ini pula untuk mendapatkan maklumat yang kedua ni. Okey, untuk dapat maklumat yang kedua ni. Okey, maklumat yang kedua ni pula, dia kena tengok yang bulan semasa. Okey, saya kira yang ni Maknanya RM10,000 tambahkan dengan yang semasa, iaitu 40%. Semasa ialah RM165,000. So kita dapat berapa ni? 10,000. Yang ini yang jadi rumit ni. 0.4 darabkan dengan 165,000. Kita dapat 66,000. So 66,000 tambahkan dengan 10,000. So kita dapat 76,000 untuk bulan Januari. Untuk bulan Februari, okey. Soalan saya. Bulan Februari, berapakah dia punya KBDJ ni, kos barang dijual? Siapa boleh jawab, maknanya dia faham lah. Dia dengar apa yang saya cakap ni. Boleh jawab? Bulan Februari? Sekarang baru pukul apa? 10. Okey, cukuplah ni. Pukul 11 habis lah kita, insyaAllah. 225 dah dapat 40% tambah 10,000. Ya, Tera. Berapa tu? Saya tak kira ni, minta maaf. 10 bagi 100 darab 25,000 tambah 10,000. Dapat 100,000. Tepat sekali. So kita dapat 100,000. So masing-masing dah faham. Okey, alhamdulillah. So yang ini pun dah faham KBDJ, yang inventory premium. Jadi kalau kita nak buat nanti dia jadi senang balik lah. Okey. Alright. So kita ulang yang Tapi itu yang poin kedua kan. Poin pertama yang first tu kan. Inventory akhir. Inventory akhir lain. Nanti kita ulang balik lah. Kita ulang balik kat sini. Kita ulang balik. Jangan bimbang. Kita ulang balik. Okey. Yang ke C ni dia minta buat belanjawan belian. Okey, belanjawan belian ni dia ada formula dia. Tak apalah, you all dah tak payah hafal formula ni sebabnya bila dalam exam, cuma buka je nota saya ni, kalau boleh print kan. Tengok je, kalau nampak belanjawan belian, dia punya kotak dah buat siap-siap. You all kalau dia kotak, jangan bimbang nak buat dengan pembaris ke apa benda. Kalau you all punya jenis yang memang garis sengit, buatlah pembaris. Kalau macam saya ni kan, taklah cantik tapi bolehlah tegak sikit kan. Boleh, tak payahlah susah-susah nak buat baris, macam itu dah cantik dah. Kan? Dia yang penting ialah ada dia punya pengkelasan dia tu ada. Okey, nampak dia punya pattern pengkelasan tu ada. Dah mencukupi. Okey. Garis dia tegak dengan tak tegak ni tidak ada markah. Don't worry. Ada yang mesej saya, boleh tak saya guna buku jurnal apa semua? Allah, lagi yang kalau rajin membeli buku jurnal ke beli apa tu, you are welcome. Sangat digalakkan.
Okay. January, February, March, April. Formula dia. Okay, formula dia kena start dengan KBDJ ataupun kos barang dijual. Ini ialah formula dia. Tambahkan dengan inventory akhir. Okey. Yang ini kita akan dapat satu jumlah Okey, yang ini kita akan dapat total. Kita kena totalkan dia dulu. Kos barang dijual campur dengan inventory akhir. Nama dia ialah jumlah inventory diperlukan. Tukar warna lain sikit. Ini ialah jumlah inventory. Ini formula diperlukan. Ini ialah jumlah dia. So kita akan dapat ni jumlah dia. Lepas tu tolakkan dengan inventory awal. Okey. Tolakkan dengan inventory awal. Baru kita akan dapat jumlah belian. Inilah soalan yang ditanya ialah nak cari belian. So kita dapat jumlah belian. Ini ialah jumlah belian. So jumlah belian kena kira. Okay guys. Yang ini kena kira lah. Jangan tak kira pula. Sebab soalan ni minta jumlah belian tu. So kena kira jumlah belian tu berapa. Okay. So sekarang ni isi tempat kosong. Seperti yang kita ada, saya akan ulangkan sikit. Maknanya kita punya kos barang dijual ini, kita kena ulang sikit maklumat. Ulang sikit maklumat jualan. Jualan kita ialah pada bulan pertama. Saya ambil warna lain sikit. Supaya kita notice dia ada di situ. So, jualan pertama ialah 165,000. Jualan kedua 225,000. Jualan ketiga ialah 275,000. Jualan bulan Disember 150,000. Saya kalau buat nota pun saya akan tulis benda ni di mana-mana. Kalau dalam satu kertas senang nak rujuk. Tapi kalau dalam bentuk yang saya nak mengajar ni saya terpaksa tulis semulalah supaya saya tak kesana ke sini nak tengok dia. Boleh So kos barang dijual, ingat tak tadi formula dia 40% darabkan dengan bulan semasa tambah dengan 10,000. Boleh So kita buat contoh dulu kat sini. Yang ini saya nak bagi dalam bentuk Okey. So contoh yang pertama ni ialah saya nak buat tukar warna sikit bagi dia tak keliru. Okey, yang pertama ini maklumat pertama. So kena buat macam mana? 40% darabkan dengan jualan semasa ialah 165,000 tambahkan dengan 10,000. Jadi kita dah kira kan dapat 76,000. Okey. Harap semua orang faham. Yang ini ialah 76,000. Yang kedua tadi pun kita dah tolong kawan-kawan kita dah kira tadi iaitu 100,000. Tolong yang ketiga, March 275 kalikan dengan 40% tambah 10,000. 100k. Seorang ni tolong kira ni pula 300 darabkan dengan 40%. Yang ni berapa? 120k, 120. 120k. Yang April ni 130. 130. Okey, dah dapat maklumat satu. Okey, inventory akhir dia kena tengok bulan berikutnya. Ini dia 60% kan? Okey, yang ini 60%. Guys, ingat yang ini 60%, yang ini ialah 40%. Kita tengok rate je dulu. Okey, 60% daripada mana?
daripada bulan berikutnya. So 60% kalau Januari tengok bulan berikutnya. 60% darabkan dengan 225 dapat berapa? RM135. 135. Okey. Semua orang tolong, siapa ni tolong kira. Jangan seorang je kira. Yang lain-lain tolong kira kan 60% darab 275, 60% darab 300. Yang ini 60% darab 330. Yang ujung ni tak dan tulis. Meh, cepat. Secara serentak semua jawab. 165, 180, 198. Korang dia jawab. Okey. 165. Yang lain-lain ni dia salin je. 165. Satu apa tadi? 80, 180. Ini? 198. 198. Yap. 198. Okey. Now kita campurkan dia. 76 campur 35. 76 campur 35. 211. 211,000. Yap. Ni 265,000. Betul. 120 ni 300,000. Yang ini 130, 328. 328. Okay. 328. Pun macam tu je senang Yep. Okey, untuk inventory akhir tak payah seksa-seksa kira. Satu je yang kita kena kira iaitu pada bulan Januari kan, dia lain. So sebabnya apa? Dia ialah inventory akhir bulan Disember tu. Jadi yang ini dah tahu dah. Ambil je 135,000. Ni 165,000. Faham tak ni? Mana kita nak ambil? Dia dah jadi akhir bulan inventory akhir untuk bulan Januari, dia akan menjadi awal bulan Februari. Akhir bulan Februari, awal bulan Mac. Akhir bulan Mac jadi awal April. Akhir Disember baru ni. Jadi Disember kena kira. So macam mana kira Disember? Yang ini yang nombor 2. Saya tolong kirakan lah. Okey, untuk yang kedua kita kena kira yang Disember punya 40% darabkan dengan Disember 150,000 tambahkan dengan 10,000. So dapat apa ni? 154. Baik. Kira betul. 40%. 40% kan? 154. Silap. Bukan. Yang itu ialah KBDJ. Saya pun dah pening. 40% ke 60%? 60%. Inventory akhir. 0.6 silap. 10 tambah Patutnya 60% 1.6. darabkan dengan 165,000 kah? 100,000. Berapa? 100,000. 165 darab 60%. Kenapa 165? Dia kan ambil bulan berikutnya. Oh, ambil bulan Februari. Bulan berikut. Yang ini kena ambil bulan berikutnya lah. Untuk inventory akhir Disember kan. Dengan 165 tambah dengan 10. 109. Saya tambah 10. Inventory akhir tak payah tambah 10. Yang itu KBDJ. Yalah. 99. 99,000. Okey, yang ni baru kita akan dapat jumlah belian Jumlah belian kita tolong campur. Jumlah belian kita ialah ni tolak jangan tak tolak pula, tolak. 11 tolak 99, 100, 12,000. 265 tolak 135, 130,000. 300 tolak 165, 135. 328 tolak 180. 148. 148. Maka kita dapatlah jawapannya. Boleh? Okey. Seterusnya. Yang D. Soalan. D dia minta buat jadual bayaran belian. Okey, kita tengok dulu Jadual bayaran belian akan merujuk kepada maklumat yang keempat. Yang ini macam kutipan tunai tadi, tak jauh beza. Cuma yang ini ada dua dia, senang sikit lah.
Dia kata pembayaran akan dibuat berdasarkan peratusan berikut. Tetapi bukan tak ada bulan semasa Bulan pertama selepas pembelian. Maknanya kita punya jadual kena macam ni. Feb, March, April. Okay. Jadual kita ialah untuk dia kena daripada belian kita. Tadi kita dah dapat tak belian kita? Kita dapat jumlah belian kita tadi tu kan? Belian kita tadi kita dah dapat jumlah X. Okey, untuk 60% kena kira yang bulan pertama bulan pertama yang 60%, yang ini ialah kena kira daripada Januari punya 60%, 40%, Januari 40%. Boleh nampak tak dia duduk kat mana? Bulan Januari bukan kutip bulan semasa, bulan Februari dan bulan Mac. Untuk bulan Februari, kutip 60% Feb ni, F ialah Februari kutip 60% pada bulan Mac, bakinya pada bulan April. Yang ni yang kadang-kadang semua orang tak nampak. Jadi yang ini ialah untuk Mac 60%, Januari kena kutip Disember punya 60%, Disember 60%, satu lagi kat bulan Februari. Yang ini 40% untuk November. Boleh nampak tak jadual ni? Salib. Siapa yang tak nampak salib? Kenapa Februari tu 60? Sila 40%. Boleh nampak ke? Okay. So 40%. Okay? Boleh nampak? Okay, boleh nampak, baru kita akan transferkan kepada jawapan. Okay, so D. D dia minta buat jadual pembayaran tunai. Pun sama juga, kita kena buat bulan. Bulan Januari, Februari, Mac dan juga April. Okey. So bulan pertama kita kutip 60%. Kena ingat 60% kena mula dengan bulan yang sini, kena tengok yang Disember. So Disember adakah? Oh, Disember kita tak kira lagi. Nampak tak Disember kita tak kira lagi? So kita terpaksa buat kerja keras sikit kat sini. Untuk yang ini makin lama makin susah sikit lah. So kena buat kerja keras sikit. So kita kena kira dulu kita punya belian pada bulan Disember. So kita kena buat formula sikit KBDJ. Untuk Disember, macam mana KBDJ tadi boleh kira tak? So KBDJ ialah 40% 40 tambah 10,000. darab pada jualan semasa 150,000. So 40% darabkan dengan bulan semasa punya 150,000 tambah dengan 10,000. 70,000. Berapa? 70. 70 Betul Kena kira juga you Sorry lah tak yakin. Okey, boleh. Betul 70,000. So inventory akhir tambah inventory akhir. Inventory akhir kita ialah 60% darabkan dengan tadi tu lah. 60% ni bagi dia 99 kan? Darabkan dengan 165K. So kita tambah dengan 99,000. 70 tambah 99 dapat 169. 169. Okay, tolak dengan inventory akhir. So inventory awal. So inventory awal tolak yang ini jadi rumit ni. Nak kena buat pengiraan. So yang ini ialah 60% darabkan dengan bulan Disember punya 150. 150. 60% 0.6 darabkan dengan 150 90,000. 169 tolak 90 79. Berapa? 79. Okey. Yang ini saya tak padam. So, supaya semua orang boleh tahu yang ini ialah jumlah belian
pada bulan Disember. So kita kena buat nota ringkas sikit kat sini. So kita dapat untuk untuk belian pada bulan Disember. Belian start dengan Disember, kita kena buat nota kat sini. Untuk Disember, belian kita ialah 79,000. Okey, untuk bulan Januari, ambil yang atas ni. 112,000. Untuk bulan terusnya 130,000, 135,000 dan akhir sekali ialah 148,000. Okey. So ingat tadi kita punya 60%, 60% ialah daripada bulan Januari. So kena kira ni. 60% darabkan dengan 112,000. Dapat apa? 0.6 darab 112. 67.2. 67,200 kan? 100. Ini 67,200. Yang Januari kena tengok Disember. 60% darabkan dengan Disember punya 79,000. So kita dapat 47.4. 47.4. 47.4. 47,400. Mesti kira. Yang lain-lain tolong kira sama. Kita kena, bila kita buat latihan ni, kita kena tekan kalkulator. Kita kena belajar macam mana nak. Baru kita nanti tak pening masa kita buat sendiri. Kita tak tahu, alamak bila kita nak mula tekan, kita tak tahu kita nak tekan yang mana. Pasal kita kena, masa saya mengajar ni, masing-masing kena sibuk juga. You kena sibuk mengira juga. 60% darab dengan 130 dapat 81. betul ke 81? Ni March kena ambil daripada Februari. Oh, sorry. Februari 78. 78. Okey, thank you. 78. 81 April. Yang ini 81. Okey. Betul. 81. Okey, ini ialah, ingat, ini ialah untuk 60% kita. Jadi seterusnya ialah untuk 40%. Yang untuk 40%, tolong kira 40%. 40% ialah yang ini ialah pada bulan. Yang ini ada satu masalah lagi. Nak kena cari yang November punya tak? Betul. November pun kita tak tahu lagi. So November kita kena kira juga berapa jumlah belian. November pun kena kira juga. So November kena kira juga KBDJ dia. So KBDJ bulan November ialah 40% darabkan dengan 125,000 tambah dengan 10,000. 60 Dapat K. apa? 60. Apa? 60. 60 Okey. Oops. RM60,000. Inventory awal. Inventory akhir 60% darabkan dengan 150,000. Okey, 60, 150,000 tadi dah kira kan 90,000. 90,000 ni lah ambil daripada sini. 90,000. Ambil daripada sini 90,000. So ini 150,000. Tolakkan dengan inventory awal. 60% darabkan dengan 125,000. 60 kali 125,000 dapat 75 kan? 75,000. Okey, so kita akan dapat belian untuk November. Belian November 150 tolak 75 dapat 75,000 jugalah. So di sini kena tambah satu lagi info iaitu pada bulan November. November belian kita ialah 79. Ini 79, ini 75. RM75,000. Okey, so untuk 40% yang kedua ni, untuk 40%, yang pertama ialah kita kena kira 40% darabkan dengan 75,000.
30K. Berapa? 30 Ha. So 30,000. Yang ini 40% darabkan dengan 79. Berapa? 31.6. 31,600. Ini 40% daripada 112. 48. 44,800. Ha. 48 kan? Betul. Okey, yang last. 130,000 darabkan dengan 40%. 54. 54. Dua. 40 darabkan dengan 130. 52. 52. 52,000. So yang ini kena kalau nak tambahlah. Soalan tak mesti tambahlah. Kalau ada masa tambah. Okey. Banyak kadang-kadang ada markah. Kadang-kadang tak ada markah. Ini 133,000. Saya tolong tambahlah. Ini 122,800. Ini 98,800. Dan yang last kali 400. Halo. 77,000. Salam. Allah. Okey. Tak ada. Ini Saya ialah- nanti bawa you. Abang satu Nanti tutup tengah mic. hari jumpa you. Saya sekarang ada meeting. Abang Azam tutup mic. Saya tengah hari jumpa you. Siapa tu? Itu orang datang pukul berapa? Abang Azam tutup mic. Saya lupa. Okey, dah. Boleh Boleh dapat semua? Tolong rujuk Boleh, Doktor. Nanti sebabnya Boleh. yang ini yang saya tak kira ni ialah contohnya macam 31,000 ni saya tak kira. Okey, saya assume you all ada dalam kelas dan you all ikuti saya lah. Maknanya ini jadual ini kena ambil daripada mana? Daripada yang tadi kita buat tu 40%, 60%, 40% kan yang silang-silang tu Okey. Seterusnya dah menuju ke hujung. Okey, yang terakhir yang E. Okey, yang E dia nak suruh buat apa? Okey, yang E dia minta buat belanjawan, belanja jualan dan pentadbiran. Okey, yang ini dia minta buat komisen jurujual pada 10% daripada jumlah jualan bulan berkenaan, belanja gaji, belanja iklan, belanja insurans dan belanja susut nilai 2,000. Allah. Yang ini yang soalan paling senang saya nak buat. So yang ini dipanggil belanjawan, belanja jualan. Okey. So yang ini kita kena buat sama juga. Soalan bonus je lah. January, February, March, April. Cuma soalan tu dia minta yang pertama ialah 10% daripada jumlah jualan. So jumlah jualan kita kena rekodkan semula jualan kita tadi. Berapa? 165, 225 tu. 165, 225, 275 dan juga 300,000. Okey, ini untuk kita punya rekod saja. So kenapa? Kita senaraikan semua belanja saja. Belanja pertama ialah belanja komisen. Daripada mana dapat komisen? 10% daripada jualan. So yang ini so kita dah dapat ni 16,500, 22,500, 27,500, 30,000. Yang lain-lain salin sahaja. Mana soalan tadi? Soalan. Yang kedua gaji iklan 2,500. Gaji
Gaji 3,000, iklan 2,500. 3,000, 2,500, insurans 500, susun nilai ni. Insurans 500, susun nilai 2,000. Allah, yang ini ni saja nak bagi penat je. Senang sangat, salin saja ya. Yang susah kat commission tu saja kena kira, itu pun 10%. Tengok ni pun boleh. 2,500, 2,500, 2,500. 500, 500, 500. 2,000, 2,000, 2,000. Ini ialah belanja gaji. Ini ialah belanja apa ni? Belanja iklan. Belanja iklan. Ini ialah iklan. Yang ini ialah insurans. Belanja insurans. Yang ini ialah belanja susut nilai. Total kan? Apa ni? Total dia 16 campur 3, 19,000. 16,500 tambah dengan 3,000 tambah dengan 2.5 tambah dengan 500 tambah dengan 2,000. 24,500. Buatlah yang seterusnya. Boleh? Okey, siap. Sakit bahu saya. Okey, siap kita punya belanjawan. Mana yang susah belanjawan? Belanjawan jualan ini saya rasa tak susah langsung. Salin sahaja. Yang agak susah ialah jadual-jadual kutipan ni. Sama ada kutipan tunai ataupun jadual pembayaran tunai. Belian juga ada sedikit kerumitan. Okey. Yang lain-lain semua senang. Okey. So boleh rujuk semula kepada video nanti ni untuk kita mentelaah semula apa yang kita buat. So kita stop dulu. Kali ni stop 10 minit bagi saya rehat. Puasa ni. Okay.